Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Okay, hari ini kita akan teruskan lagi dengan kelas pendidikan kesihatan kita tingkatan 5, iaitu pengurusan mental dan emosi 3.0. Jadi kita akan teruskan dengan standard pembelajaran. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan menjelaskan situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi. Menjelaskan situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi. Jadi kita teruskan dengan pengenalan. Emosi yang tidak stabil boleh mengakibatkan kemudaratan kepada fungsi tubuh badan dan mental seseorang. Ketidakstabilan emosi individu menyebabkan kegelisahan, murung, sedih, tiada menaruh sebarang harapan yang tinggi dalam hidup. Seterusnya tidak mampu bergembira seperti orang lain. Sering berasa lesu dan pesimistik. Pesimistik maksudnya dia mudah putus harap terhadap kebolehan dirinya. Kehidupan seharian akan turut terjejas serta menimbulkan masalah kepada keluarga, rakan serta masyarakat. Prestasi pelajaran akan juga merosot dan boleh menyumbang kepada masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Suziliana Mamat 2016. Jadi itu sedikit sebanyak penerangan berkaitan dengan emosi. Okey, bagaimana pengaruh emosi dalam kehidupan seseorang. Yang mana dia mempengaruhi fungsi tubuh badan. Seterusnya mental seseorang. Jadi kita akan teruskan lagi dengan situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi. Kita lihat di sini. Okey, jadi kita akan teruskan dengan situasi yang boleh mempengaruhi ketidakstabilan emosi. Gangguan emosi tidak mengenal usia. Malah boleh berlaku kepada setiap individu seawal usia kanak-kanak. Remaja akan mengalami perubahan perkembangan dari segi fizikal, kognitif, sosial dan emosi. Selain itu, perubahan dari segi peranan dan tanggungjawab sama ada di rumah atau di sekolah boleh menyebabkan remaja mengalami tekanan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan salah satu daripada ketidakstabilan emosi pada peringkat ini. Maka kita akan pergi kepada situasi yang pertama. Okey Kegagalan dalam peperiksaan. Stres atau tekanan semasa belajar dan bekerja merupakan salah satu tindak balas fizikal, emosi dan mental yang dialami oleh seseorang apabila tuntutannya tidak dapat dipenuhi. Kegagalan dalam peperiksaan akan menyebabkan murid berada dalam keadaan stres atau tertekan. Tambahan pula tekanan daripada ibu bapa yang mengharapkan anak mereka mendapat keputusan yang cemerlang. Tekanan yang dirasai merupakan tindak balas fizikal, emosi dan mental. Stres atau tekanan ini akan menyumbang kepada ketidakstabilan emosi yang berterusan. Jadi yang seterusnya, stres dan tekanan yang berterusan boleh menjejaskan waktu tidur, hilang selera makan dan mengelakkan diri daripada aktiviti sosial. Senario ini merupakan tanda masalah kesihatan mental yang lebih serius dan membawa kepada ketidakstabilan emosi. Jadi itu adalah situasi kegagalan dalam peperiksaan yang mana kita dapat lihat hari ini dengan keadaan pandemik COVID-19. Jadi pengaruh emosi itu penting dalam mengawal agar pelajar khususnya dapat belajar dengan keadaan yang tidak stabil sekarang, dengan keadaan kelas bersemuka yang kurang. Maka faktor-faktor ini perlu ditangani dengan baik, dibantu oleh ibu bapa, guru-guru, masyarakat. Jadi itu situasi pertama, kegagalan dalam peperiksaan. Okey, kita teruskan dengan situasi yang kedua, iaitu perpecahan dalam keluarga. Keluarga yang tidak harmoni akan menyebabkan kestabilan emosi anak-anak terganggu. Apabila berlaku perceraian, anak-anak akan tertekan
kerana terpaksa berpisah dengan ibu bapa dan adik-beradik. Keadaan ini menyebabkan ketidakstabilan emosi yang menyebabkan berlakunya kes seperti lari dari rumah, terlibat dalam gejala sosial seperti penagihan dadah dan masalah sosial yang lain. Jadi itu situasi kedua. Institusi kekeluargaan itu memainkan peranan dalam kestabilan emosi anak-anak khususnya. Jadi kita teruskan kepada situasi yang ketiga, masalah dalam persahabatan. Bagaimana rakan itu mempengaruhi kestabilan emosi rakan mereka yang lain. Perbuatan mengejek dan menghina keadaan fizikal rakan antara perkara yang mengundang kepada perselisihan faham dan pergaduhan. Pergaduhan atau perselisihan faham dengan rakan sebaya yang tidak ditangani dengan baik dan bertoleransi boleh menyebabkan berlakunya ketidakstabilan emosi. Jadi bagaimana rakan mempengaruhi rakan lain? Jadi elakkan berselisihan faham ataupun bergaduh yang boleh mempengaruhi kestabilan emosi rakan tersebut. Jadi berdasarkan penerangan yang telah kita bincang tadi, bincangkan 3 indikator ataupun 3 cara bagaimana kita nak kenal pasti, ataupun 3 indikator yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada punca kemurungan seseorang. Jadi itu persoalan yang kita akan cuba rungkaikan pada kelas akan datang. Okey. Jadi selamat belajar. Kita jumpa lagi.